السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dan juga nikmat yang Allah terus berikan kepada kita. Begitu juga nikmat yang Allah kembalikan semula kepada kita. Antaranya nikmat pertemuan saya dan tuan-tuan Haji, mungkin ada hajah sebelah sana, setelah sebulan kita tidak bertemu. Alhamdulillah kita bertemu dalam majlis, ya. Tak berapa jelas dengar ke? Dia humming. Kita teruskanlah, ya. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah. Mari kita teruskan pengajian kita, dan sebelum itu saya ucap terima kasih atas doa. Kalau tuan-tuan doa lah, saya doakan saya, ingatkan saya sepanjang sebulan saya di sana. Alhamdulillah, Allah pemudahkan banyak urusan di sebalik ujian yang ada tu, dan saya tak rasa segala kemudahan ataupun Allah orang kata faraj, Allah keluarkan daripada musibah-musibah yang berlaku itu tak rasa daripada doa saya, tapi doa-doa luar, doa tuan-tuan haji hajah yang ada, atau siapa saja yang mengetahui yang saya mohon doakan saya, Allah permudahkan. Rasa sangat tuan-tuan rahmati Allah. Baik, mari kita teruskan pengajian kita, insya-Allah. Elok juga sebagai orang kata memulakan semula, kita mula semula pengajian kita dengan bab baru, ya. Bab baru, bab 2. Temanya susah senang. Habis dah. Bab paling kritikal lah saya kira sebelum itu, iaitu bab 1, bab karenah. Itu paling kritikal, maksud dari segi nak menjelaskan tak semua orang dan tak orang kata masyarakat tidak biasa dengan orang kata pendedahan yang kita tengok satu persatu dalam bab 1. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sini orang mengaji, orang yang terbuka, orang yang orang kata ikut pengajian yang insya-Allah tepat, itu tuan-tuan boleh menerima pengajian kita habis alhamdulillah bab 1. Hari ini kita masuk bab 2, susah senang. Babnya berbanding dengan bab 1 tu tidak ada, bukan tidak ada, kurang lah kritis tu, yang kritikal tu kurang. Ala kulli hal, mari kita ambil istifadah yang kita boleh ambil daripada situ. InsyaAllah mari kita masuk bab 2, susah senang, muka surat 103. Hadis-hadisnya juga agak pendek, apa pun kita boleh baca sebanyak mungkin insya-Allah. Asam garam 32. Tajuknya berbulan-bulan dapur tidak berasap. Berbulan-bulan dapur tidak berasap. Susah senang ujian yang kita lalu dalam kehidupan. Semua yang berkeluarga akan lalu. Sebagaimana Nabi SAW juga lalu. Dan ini menjadi sekian bukti bahawa Nabi SAW itu teladan terbaik untuk kita. Baik, mari kita tengok tuan-tuan. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat li Urwah ibn ukhti in kunna lananzuru ila al-hilal thumma al-hilal thalathata ahilla fi shahrain. Hadis ini di peringkat tabi'in, perawinya diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Bapaknya Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi, Hawari. Nabi gelarkan dia sebagai Hawari, the right man atau right hand, orang paling kanan Nabi SAW. Tu ayah dia. Dan maknya Asma binti Abu Bakar, kan? Asma binti Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, kakak kepada Sayyidina Aisyah,
Ummul Mukminin. Maknanya Urwah ni anak saudara Sayyidatina Aisyah, sekaligus anak saudara sabit Nabi, kan. Cuma Urwah tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tabi'in, dia bukan sahabat. Adapun abang dia Abdullah bin Zubair itu sahabat. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada tahun pertama hijrah. Nabi hijrah, kemudian mak dia hijrah tu dalam keadaan syarat mengandung. Sampai-sampai Quba beranak. Beranak panggil Nabi, pergi hantar anak ke Nabi, dan orang yang tahnikkan abangnya Abdullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Urwah, dan kita kena berterima kasih kepada Urwah. Ni tonggak ataupun muara-muara ilmu, kan. Kalau kita telusuri ilmu yang sampai kepada kita ni, agama yang terbinanya daripada Al-Quran dan Sunnah ini, dia ada rantaian dia, kan. Daripada peringkat ke peringkat. Sudah tentulah bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi para sahabat, kan. Selepas para sahabat tabi'in. Dan dia bukannya generasi sekadar sebut begitu. Siapa tokoh-tokohnya? Siapa penyampai-penyampainya? Sayyidatina Aisyah menerima sekian banyak ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merumuskan secara umum 1/3 daripada kandungan sunnah hadis itu perawi Sayyidatina Aisyah. Insya-Allah, tuan. Dan anak murid utama Sayyidatina Aisyah antara Urwah bin Zubair ni, anak saudara dia, yang mewarisi ilmu. Kemudian turun kepada ulama sekian, kemudian turun. Itu, tuan-tuan. Dan hari ini kalau kita tuan-tuan ada peluang untuk pergi ke jejak kaki ke Haramain, ke tanah suci Mekah dan Madinah, kesan-kesan athar yang dikaitkan, yang kesan-kesan peninggalan yang ada atas nama Urwah bin Zubair masih lagi ada. Ada qasar, ada istana Abdullah bin Zubair, rumah besar dia ada. Sekarang sudah dilingkung untuk nak dibina semula untuk jadi sebagai tempat lawatan. Ada Urwah bin Zubair tu di Madinah. Adapun abang dia Abdullah bin Zubair, cerita dia cerita yang yang menyayat hati, tuan-tuan. Abdullah bin Zubair, kalau ikut saya, kalau kita mengaji sirah, dia ialah khalifah yang kelima selepas pada Sayyidina Ali berlaku kan pergolakan, kemudian dia mengangkat diri dan itu dibai'ah oleh masyarakat Mekah dan Madinah. Khalifah mereka Abdullah bin Zubair, kan. Dalam masa yang sama berlaku juga di tempat lain Muawiyah sebagai ini. Ini orang kata percanggahan politik yang berlaku. Ala kulli hal, Abdullah bin Zubair mati terbunuh di Mekah. Dan saya dalam kembara sebulan yang lepas, bulan 10, berjaya jejak kubur Abdullah bin Zubair. Dakwaan lah, saya nak kata betul ke tak betul tu nak kena buat carian, kena buat kepastian lagi, tuan-tuan. Ya, kalau yang didakwa kubur abangnya Abdullah bin Zubair di perkuburan Ma'la. Ada sekalian kubur mak dia, Asma binti Abu Bakar, juga meninggal situ. Tapi apabila kita baca riwayat, dikatakan bahawa ada riwayat sebut bahawa ya memang dia terbunuh di Mekah, tetapi jasad dia dibawa balik ke Madinah, lalu dikebumikan di Madinah. Wallahu alam, saya berhenti setakat itu, tuan-tuan. Tak boleh, kena buat kajian lanjut. Ala kulli hal, kita kembali pada hadis kita. Hadis ini riwayat Urwah bin Zubair. Beliau merupakan tokoh hadis dan tokoh sirah kita, tuan-tuan rahmat Allah. Dia kata pernah mak saudara dia Sayyidatina Aisyah berkata kepada dia, cerita kepada dia, ya bena ukhti, wahai anak saudaraku, in kunna lananzur, kami dulu duk tunggu, duk perhati, sedar-sedar nampak anak bulan baru, sampai 2 ke 3 kali. Mana kata masuk bulan kedua, masuk bulan ketiga, tengoklah bulan lain dah. Apa yang berlaku? Kata Sayyidatina Aisyah, wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Sepanjang tempoh itu tak berapi, tak ada api langsung, tak dihidupkan api langsung di rumah ataupun dapur mana-mana rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, tuan. Ini dapur tak berasap ni makna kata tak ada makanan lah.
tak ada makanan, tak ada benda nak dimasak. Itu keadaan dia. Lalu hal ini mengejutkan tuan-tuan, 2 ke 3 bulan. Faqultu, kata Urwah, aku pun tanyalah, ya khalah, wahai mak saudara. Khalah, perkataan khalah, mak saudara. Orang Arab dia ada perkataan lain kan, mak saudara, pak saudara sebelah mak, ada perkataan dia. Mak saudara, pak saudara sebelah ayah, dia ada perkataan yang lain. Itu ada beza dia. Dan dia ada kesan dari segi hukum, tuan-tuan. Kita orang Melayu kita samalah, pak saudara, mak saudara ni istilah dia kan. Orang Arab, mak saudara sebelah mak dipanggil khalah, sebagaimana dalam riwayat kita baca ni. Adapun pak saudara sebelah mak dipanggil khal kan, khal. Adapun pak saudara sebelah ayah am kan, ammi, pak saudaraku. Mak saudara ammah kan, ada beza. Baik. Jadi ni mak saudara dia sebelah mak lah. Dia, ya khala ma kana yu'aishukum, jadi kamu makan apa, hidup dengan apa, kamu hidup dengan, jadi mak hidup dengan apa sepanjang 2-3 bulan tak berasak dapur tu. Kata Ummul Mukminin menjawab, qalat al-aswadan at-tamru wal ma', 2 benda hitam, iaitu kurma dan air. Ini cara bahasa orang Arab. Kita tak boleh nak faham dan tidak ada dalam bahasa kita. Orang Arab dia gandingkan. Apabila dia nak sebut 2 benda yang bergandingan, dia sebut satu saja yang paling dominan. 2 benda hitam. Walhal yang 2 benda tu kurma dan air kan. Air pun ada bukan warna hitam. Tapi dominannya kurma. Lalu disebut 2 benda hitam. Itu bahasa Arab, tuan-tuan rahmatullah. Baik. Tak ada tuan-tuan, penjelasan lain tidak ada. Illa, kata Sayyidatina Aisyah. Sebelum tu tuan-tuan, saya teringat ada kenalan saya, orang bandar lain tuan-tuan. Dia juga dapur tak berasak. Dapur kami mereka tak masak. Dia ada anak seorang, isteri, dua kerja bagus. Dia kata, sejak kahwin, sejak berbulan kahwin, kami tak masak. Kami tak masak rumah kami dapur tak orang kata tak hidup lah tuan-tuan. Semua makan kat luar. Kata hari ni dapur tak berasak tu orang kaya kan tuan. Tapi dia nak ceritanya, dia nak ceritanya ini cara dia lah. Sebab dia bekerja, isteri dia pun bekerja, dan masing-masing duit itu digunakan sama untuk nak bina keluarga. Jadi isteri dia, bagi dia tidak ada tanggungjawab memasak. Isteri pun balik lambat dan begini. Jadi isteri tidak ada tanggungjawab masak. Balik sama-sama balik daripada tempat kerja, balik ke rumah, kita makan kat luar. Hujung minggu kalau nak masak pun pakat-pakat masak kata. Biasanya dah ni makan kat luar gini, tak berasak. Ada kata bulan-bulan memang tak masak. Kaya. Kita taklah begitu. Zaman Nabi tak dapur tak berasak ni sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada benda nak masak. Allahu akbar. Baik tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah, apa yang kamu makan? Tanya anak saudara dia. 2 benda hitam, kurma dan air. Itu je tuan-tuan. Dan kita mungkin terfikir, biasalah ustaz, orang Arab zaman Nabi memang makanan dia kurma kan? Tak tuan-tuan. Kita makanan ruji kita nasi kan? Makanan ruji orang Arab sampai ke hari ini ialah gandum, roti, dibuat roti pelbagai bentuk, itu makanan dia. Di orang kata dibuat hais, dibuat apa semua tu, tapi asal makan ruji itu gandum, barley sebagainya. Adapun kurma itu sebagai kita panggil apa, side dish ya, kan, sambil-sambil saja, sebagaimana kita hari ini ada buah-buah kan. Itu saja tuan-tuan. Bukannya memang itu makanan mereka, tak. Tak lalu tuan-tuan. Dan memang dia ada glukos yang yalah mengangkat, tapi tak setakat manalah sangat tuan-tuan. Tapi itulah yang ada. Baik. Cuma kata Sayyidatina Aisyah, illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar kanat lahum manaih. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jiran-jiran Ansar yang ada bela manaih, yang ada bela kambing-kambing. Kambing-kambing ni manaih, kambing-kambing yang ada susu. Kambing yang diternakan yang khas untuk mereka nak perah susu. Baik. Wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Jadi mereka perahlah susu kambing mereka, lalu
beri minum kepada kami, ya. Dapatlah kami merasa yang selain daripada kurma dan air. Itulah sahaja, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab hibah. Begitu juga Imam Bukhari letak dalam kitab hal yang melunakkan hati, raqaiq, dalam bab kehidupan Nabi dan sahabah. Hadis ini akan berulang. Kita baca Sahih Bukhari, kita akan jumpa hadis ini paling kurang di 2 tempat ini. Wallahualam, dia ada di tempat lain ke tidak, saya tak pasti. Tapi yang masa saya buat carian tu, saya jumpa 2 dan ni. Saya muatkan dua-dua. Kitab hibah satu, dan lain kitab hal yang melunakkan hati. Ini cara imam kita, Imam Al-Bukhari, dia bagaimana menunjukkan kebijaksanaan dia. Kadang satu hadis kita akan jumpa pada 4-5 tempat dalam Sahih Bukhari. Untuk bab yang berlainan. Itu nak menunjukkan bahawa Imam Bukhari nak kata satu hadis ni ada hukum bab sekian, ada hukum bab sekian, ada hukum bab sekian. Mari Orientalis, kita dah sebut sebelum ni, kononnya dia nak merendahkan Imam Bukhari dan sebagainya. Dia kata, kamu duk kata, orang duk kata Imam Bukhari ni hebat, hafal hadis banyak gini-gini. Tapi saya baca Sahih Bukhari, saya tengok banyak hadis yang berulang. Banyak hadis yang berulang. Hebat apa? Tak ada hadis lain. Orang tak bijak, tuan. Lah, padahal sudut pandang cara Imam Bukhari buat lain. Maka itu menyerlahkan lagi keilmuan dia. Bagaimana satu hadis itu boleh dikeluarkan hukum yang pelbagai dalam banyak bab, tuan-tuan. Jadi hadis ini 2 tempat paling kurang yang Imam Bukhari gunakan atau letakkan. Bab hadiah, bab hibah, satu lagi bab akhlak, yakni kitab hal yang melunakkan hati. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini buka panggung, buka panggung sebagai permulaan dia. Hadisnya pendek dan hadis-hadis yang berikutnya sebagai pelengkap kepada apa yang kita pelajari. Mari kita baca hadis yang kedua, insya-Allah. Muhammad bin Amru daripada Abu Salamah daripada Aisyah, beliau berkata, dulu pernah menimpa kesempitan, dalam kurungan itu ayat saya, perkataan saya, dulu pernah menimpa kepada kepada keluarga Muhammad sebulan. Apa yang menimpa kepada keluarga Muhammad sebulan tu? Tu saya letak kurungan kesempitan. Nanti kita akan kumpul hadis riwayat, kita akan nampak lagi bahawa masa zaman tu zaman kemelesetan. Kena bukan keluarga Nabi, kena semua, tuan-tuan. Kena semua. Baik. Kata Sayyidatina Aisyah, tidak terlihat asap pun dari mana-mana rumah baginda. Aku pun bertanya, ini Abu Salamah, orang lain pula, apa makanan mereka? Beliau menjawab, 2 benda hitam saja, yakni kurma dan air. Cuma kami ada jiran yang baik, mereka bela ternakan, mereka hantar susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pun berkata, Muhammad ni Muhammad bin Amru perawi, dia kata ketika itu mereka semua, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebanyak 9 buah rumah. Hadis Ibnu Majah, kitab Zuhud, bab kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan. Beberapa perkara saya nak sebut untuk kita nampak dan tidak berlaku salah faham. Ada hadis hadis kedua, kita baca nanti. Ada pernah satu tempat saya mengajar hadis ini juga di sekitar ni lah. Kemudian ada orang tanya, soalan dia punya ni menarik, tuan. Soalan provokatif. Dia kata, Ustaz, sahih ke hadis tu? Dan kita baca hadis ni sebut Imam Al-Bukhari ni, dia boleh tanya, Ustaz, sahih ke hadis tu? Saya terkejut dia tanya macam tu. Sebab apa? Dia kata, takkanlah Rasulullah dah keadaan macam tu, sahabat Nabi tak bantu, tak bagi ni, tak ni. Kemudian ada hadis yang kita baca, ada sahabat Nabi bagi sayu buruk je kat Nabi. Ni macam menghina sangat, takkanlah sahabat Nabi macam tu. Dia kata macam tu. Orang mengaji macam tuan-tuan lah, dia over sensitif lah. Ni macam tak sahih. Kita sebut lah riwayat Bukhari. Jadi saya pun terfikir, betul juga kemuskilan orang tu. Lalu kita buat cara baru kita lagi nampak, tuan-tuan. Kita kena faham latar belakang yang berlaku. Ya? Peristiwa ini berlaku ketika masa itu Madinah kena semua meleset, tuan-tuan. Bukan Nabi saja, sahabat-sahabat Nabi yang lain pun, seluruh masyarakat itu ditimpa kemarau, ditimpa kemelesetan. Masing-masing tak ada, tuan-tuan.
Bukan makna kata mereka senang, sahabat Nabi susah, tinggal, tak tuan-tuan. Lalu ada sahabat Nabi yang menghantar sayur buruk, itu je benda yang ada tuan-tuan. Begitu, alhamdulillah. Satu. Yang kedua, nak memperlihatkan Nabi SAW, rakyat susah, Nabi pun susah lah. Nabi sebagai ketua negara, merasai ibarat orang sebut denyut nadi rakyat, itu. Dan jarang kita jumpa lah pada hari ini pemimpin yang begitu. Kita doakan pemimpin kita, pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat, berdenyut nadi rakyat. Rakyat susah, dia pun susah. Hari ini tidaklah payah kan. Bila tentu orang atas tu kita susah, barang mahal apa semua, tapi orang atas tak ada apa tuan-tuan. Ini Nabi SAW tidak begitu. Ini memang semua keadaan Nabi susah. Baik tuan-tuan, itu. Kemudian saya nak tambah, bila peristiwa ini berlaku? Dalam tempoh hayat Nabi di Madinah, berapa tahun tuan-tuan Nabi di Madinah? 10 tahun kan? Tahun ke berapa kira-kira berlaku? Ini penting bagi saya lah, penting untuk melihat latar tempoh suasana tu untuk kita lebih memahami. Lalu dengan riwayat yang ada ni, saya dapat poin apabila disebut perawi tersebut, mereka semua yang keluarga Nabi ketika itu sebanyak 9 buah rumah. Tu dapat anda, 9 buah rumah. Maksud kata paling tidak pun berlaku pada tahun ke-7 Hijrah, 7, 8 dan seterusnya. Ini fasa kedua. Lalu saya sebut begini tuan-tuan rahmat Allah, ini saya punya analisis dan rumusan. Apabila kita, dan kita sebut sebelum ni, saya kongsi dengan tuan-tuan, apabila kita meneliti sirah Nabi SAW pada 10 tahun terakhir Nabi kan, bukan sekadar segi perang tu, dari sudut kehidupan ketika itu, kita boleh pecahkan kepada 2 fasa. Fasa susah, fasa senang. Fasa susah, fasa, saya ada sebut sebelum ni, ada fasa susah, fasa senang. Fasa susah bila, iaitu tahun-tahun pertama Nabi mula hijrah sampai kepada satu tempoh ini. Fasa senang bila, iaitu bermulanya, transisinya berlaku apabila berlaku pengusiran Yahudi satu demi satu, Qainuqa, Quraidah, Nadir, satu demi satu diusir dari Madinah. Dan kemuncaknya yang betul-betul kemudian fasa senang, iaitu selepas perang Khaybar. Lepas perang Khaybar, fasa senang tuan-tuan. Nabi dan sahabat Nabi secara umumnya kaya, berharta, senang kehidupan di Madinah ketika itu. Cuma ada masa dia, ada ketika berlaku kemelesetan ini. Secara umumnya tu fasa senang, tapi ada berlaku kemelesetan ini, lalu menimpa semua. Itu biasa tuan-tuan. Kenapa saya sebut, kita ulang kaji, kenapa kita kata ada 2 fasa ini? Kita tengok tuan-tuan rahmati Allah, selepas perang Khaybar, Nabi SAW arahkan semua sahabat Nabi Muhajirin untuk pulangkan semula, kan? Pulangkan semula hartanah, ladang-ladang, kebun-kebun kurma yang pernah diberikan kepada mereka oleh sahabat Ansar. Nabi suruh pulangkan semula. Sebab apa? Nabi hadiahkan, Nabi peruntukkan setiap Muhajirin yang sebelum ni mereka datang ke Madinah tak ada apa kan, saya sepinggang tinggalkan harta. Masa tu Nabi dah ada, orang kata, aset hartanah sangat banyak. Nabi peruntukkan Abu Bakar sekian, Umar sekian, semua sahabat Muhajirin dapat sekian. Lalu sahabat Nabi yang sebelum ini mereka terima ladang daripada sahabat Ansar pun Nabi arahkan untuk pulangkan. Pulang tuan-tuan, itu fasa senang. Macam mana? Kita teruskan tuan-tuan. Itu fasa senang. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, dan kita akan tengok fasa senang ni berlaku ujian rumah tangga yang berlainan. Fasa susah ada ujian dia, fasa senang ada ujian dia tuan-tuan rahmati Allah, ya. Dan satu benda yang baru saya dapat, orang tu baru perasan tuan-tuan rahmati Allah, ni dalam 2-3 hari, iaitu apabila kita letak, kita potong fasa tu, ada fasa susah, fasa senang. Fasa susah daripada 1 Hijrah sampai ke tahun ke-6 Hijrah. Fasa senang tahun 7 Hijrah, lepas pada perang Khaybar sampailah ke akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya perasan apabila melihat rentitan atau kronologi pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tadi
perawi sebut ketika berlaku ni ada 9 buah rumah. Makna kata ada 9 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Itu kemuncak. Kita sebut sebelum pada ni bahawa keseluruhan total Ummul Mukminin 11 orang kan. 11 orang ini yang disepakati. 11 orang tu riwayat sebut 9. 11 tolak 9 2. Mana lagi 2 kan? 2 yang pertama sudah tentu Sayyidatina Khadijah meninggal awal kan? Sayyidatina Khadijah meninggal dahulu di Mekah. 1 tolak dah, tinggal 10. Seorang lagi ialah Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah. Zainab ada 2. Isteri Nabi nama Zainab ada 2 orang. Tuan-tuan kena ingat. Zainab binti Khuzaimah dengan Zainab binti Jahshin. Ni tuan-tuan orang kaji balik kita punya di depan tu. Zainab binti Khuzaimah isteri Nabi yang paling singkat menjadi isteri Nabi dalam beberapa bulan sahaja kan? Juga meninggal awal. Jadi tinggal 9. Nah, 9 ni. Terakhir isteri Nabi yang terakhir yang Nabi nikahi Sayyidatina Maimunah. Maimunah Nabi nikah dengan dia selepas perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah. Makna kata selain tolak daripada Sayyidatina Maimunah, sebelum pada itu semua daripada Sayyidatina Aisyah, Saudah tu semua masa tempoh fasa susah tuan-tuan. Ini saya nak konstruk, saya nak bina bahawa secara tak langsung kita boleh bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu, kita yakinlah kita ni bahawa pernikahan Nabi yang ramai itu, banyak itu semua ada sebab dia kan. Dan bukti-buktinya kita antara yang ni iaitu Nabi nikah banyak tuan-tuan masa fasa susah. Ada pun fasa senang tak berlaku. Berlaku satu saja. Itu pun kita tahu ada sebab dia. Kalau nak tengok kita tuan-tuan, bukanlah salah, tapi manusia biasa lain. Masa bila kita bincang kelab lelaki, kelab suami, masa bila mari kita fikir berkira-kira nak tambah 1 lagi, nak tambah 2 lagi. Masa bila tuan-tuan? Time susah ke time senang? Time dah senang, time dah stabil. Biasanya time kita dah 10 tahun, 20 tahun kan. Dah senang, isteri dah ni, rumah semua dah ada, anak pun dah besar-besar. Tadi dia mari tu, senang dah ni aku mungkin nak bantu orang ke kan, nikah 2. Senang tuan. Tapi Nabi tidak begitu. Nabi kalau kira nak nikah, Nabi boleh nikah dengan orang wanita Ansar, tapi tak ada seorang pun yang Nabi nikah, semuanya muhajirat, sahabat-sahabat muhajirat, kecuali Safiyah orang Yahudi. Nabi bukan nak kata kita bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah tuan-tuan. Bukan kata mana tak boleh lah ustaz nak kena nikah time susah lah. Taklah, bukan begitu. Tapi kita nak sebut Nabi tu. Begitu tuan-tuan. Saya ada ingat Nabi sebut, ingat selalulah ada seorang jemaah tu duk kongsi ni muslimat lah. Duk meluah tak puas hati suami dia bawa dia bercuti di Turki. Saya ada cerita tuan-tuan. Suami bawa dia bercuti di Turki. Kita pun seloroh. Best lah aja Turki ya. Dapat pergi Turki gini. Dia best apanya. Dia disebut bawa makcik dia, madu dia. Dia bawa madu ni, suami dia bawa isteri dia yang kedua bercuti di London. Oh tu tak puas hati lah. Kata apa? Tak puas hati. Rupanya ialah tiket London tu lagi mahal, perlu lagi mahal banding dengan Turki gini. Tak puas hati. Itu starting dia. Kemudian dia duduk cerita, kita pun dengar Allah. Pengajaran untuk kita lah. Dia duduk luar, kata suami dia tu miskin. Dia kerja kerajaan lah. Kerja kerajaan JKR. Orang JKR bawa besar lah. Sekarang suami dah kahwin 3 kan. Dia duduk cerita suami dia masa mula-mula tu, dia businessman, tak jadi, bisnes tak jadi gini, nak sebelum kata berjaya tu. Sekarang ni berjaya lah. Dia main dengan politik, sebutlah sebut isteri samat dan sebagainya semua. Jadi orang kaya. Lepas pada tu sedar-sedar tahu-tahu kantor ada cawangan. Sedar-sedar ada 2. Time susah tu duduk ni. Nak kata begitulah kita secara umum. Time susah tak ada lah, duduk fikir. Time senang. Tapi Nabi tidak, tuan-tuan rahmat Allah. Kita tahu bahawa boleh kata kebanyakan, semua 9, 11, 10 perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dalam era susah. Satu saja era senang, tuan-tuan rahmati Allah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, itu isyarat yang kita dapat daripada maklumat yang perawi sebut. Ketika itu rumah Rasulullah ada 9 buah rumah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kita teruskan insya-Allah. Boleh pengajian kita.
Hadis ni ringkas, tuan-tuan boleh baca sendiri, cuma saya memberi nilai tambah pada maklumat yang ada. InsyaAllah muka surat 105. Masih lagi berkisar tentang makanan. Asam garam 33, makanan biasa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendek je hadisnya tuan-tuan. Ada 3 di bawah tajuk ni. An Qatadah qal, hadis ni riwayat Imam Qatadah tabi'in, dia berkata kunna 'inda Anas wa 'indahu khabbazun lahu. Satu hari kami berada di rumah ataupun duduk bersama Anas. Anas di sini Anas bin Malik. Kita kenal, kita sebut berapa kali dah, berulang-ulang kali tentang beliau, siapa beliau. Beliau khadam Nabi, khadam bukan hamba, kita tegaskan bagaimana dia menjadi kemudiannya ulama besar, orang paling kaya, orang paling ramai anak dia. Disebabkan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dapat doa Nabi itu pun berkat daripada mak dia kan, mak dia yang hantar dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Anas dia menjadi orang paling kaya dan dia sahabat Nabi yang terkenal. Dalam ramai sahabat Nabi yang paling umat ni kenal, yang seangkatan dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, semua kenal nama, termasuk Anas bin Malik. Paling common tu kenal. Dalam kelompok ini, sahabat-sahabat popular yang paling akhir meninggal Anas, tuan-tuan. Dia meninggal tahun 90 atau 91 Hijrah. Nabi wafat tahun 11, dia tahun 91 Hijrah. Umur dia masa tu dah lebih 100 tahun, tuan-tuan. Panjang umur dia, kaya, tuan-tuan. Baik. Antara bukti tunjuk dia kaya, ini penilaian hari ini. Wa indahu khabbaz lahu. Turut bersama dalam majlis itu ada tukang roti dia, dan turut bersama tukang rotinya. Maknanya ada chef, ada chef peribadi. Tuan-tuan ada siapa yang ada chef, tuan-tuan? Ada orang kaya. Saya kenal, saya tak kenal datuk, saya kenal chef, tuan. Ada seorang dia chef peribadi kepada seorang datuk. Dia duk cerita dia dah pergi lebih 50 buah negara. Apa bos dia, tuan dia datuk dia bawa, dan datuk dia kata datuk tak bawa isteri, tak ingat dia ada isteri seorang aku dua, tapi dia kata datuk tu travel, dia tak bawa isteri tak apa lagi, tapi chef kena bawa. Ada itu, chef kena bawa nak makan, dia boleh makan makanan yang dimasak oleh chef tu. Oh, bertuah jadi ni, itu orang tanda orang kaya lah. Anas bin Malik ada khabbaz, ada tukang roti dia, tukang buat roti dia. Baik. Kata Anas, faqal ma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqiya Allah. Kata Anas, dulu Nabi tak pernah pun makan roti yang empuk dan juga kambing masmutah. Ni sejenis masakan, saya tak dapat cari setakat ni macam mana rupa dia, tapi disebut kambing masmutah ni sejenis menu yang isinya lembut, direbus hatta laqiyallah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari tak dalam kitab makanan, dalam bab makan roti berkuah. Makan roti berkuah, tuan-tuan. Barangkali kambing masmutah ini, kalau ikut pada syarat nama bab oleh Imam Bukhari letak tadi, makan roti berkuah. Kuah tu datang dari mana kan? Tadi ada roti lembut, dan Imam Anas sebut kambing masmutah, boleh jadi menu kambing itu berkuah. Tu Imam Bukhari letak makan roti berkuah, cicah berkuah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, dan sekaligus konteks yang diceritakan ini memberi gambar kepada kita ketika itu majlis makan yang kata Qatadah, kami bersama Anas, ada tukang masak dia, tukang roti dia. Kemudian Anas berkata, dulu Rasulullah tak pernah makan roti lembut, tak pernah makan kuah gulai kari contohlah, gulai kambing kari yang sesedap ini. Mana seolah membayangkan masa tu mereka sedang menghadap benda tu lah kan. Duduk tengah makan benda tu. Anas pun teringat, Allah, Nabi tak pernah makan macam kita ni. Begitu tuan-tuan. Nak kata tuan-tuan, dalam agama syar'an tidak ada halangan untuk
kita tu merasai nikmat dunia, makan yang sedap begini, tapi dalam masa yang sama kita tidak lupa diri kita, tidak sampai disebut sebagai mutana'im. Saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita hurai. Nabi pernah pesan, Nabi ingatkan Muaz bin Jabal, Nabi pernah ingatkan, iyyaka wat-tana'um. Muaz ni masa Nabi nak hantar Muaz ke Yaman. Muaz ni orang muda, dan saya ingat antara saya nak projek kecil saya nak kumpul ialah hadis-hadis Nabi nasihat Muaz, sebab dia nasihat itu terpisah. Ada dalam riwayat ini Nabi sebut nasihat sekian, ada nasihat riwayat ini Nabi sebut nasihat sekian, dan peristiwa sama ketika Nabi menghantar Muaz. Jadi kalau kita kumpul riwayat tu, kita mungkin boleh dapat orang kata yang lengkap lah apa pesanan Nabi. Sebab Nabi pesan dia banyak. Nabi berjalan, Nabi iring dia nak hantar dia pergi. Muaz duduk atas kenderaan, Nabi duduk berjalan kaki, berjalan duduk iring dia. Muaz tak sedap lah kan. Nabi tak apa aku nak hantar sampailah berpisah. Nabi nasihat sampailah betul-betul nak berpisah. Nabi kata kat dia, la'allaka, boleh jadi Muaz lepas ni kau tak jumpa dah aku kan. Kalau jumpa pun datang ziarah kubur aku. Menangis Muaz. Betul lah. Memang setahun lebih daripada tu Nabi wafat, Muaz duduk di Yaman, tuan-tuan. Apa yang Nabi nasihatkan kepada Muaz sepanjang nak sampai itu, antaranya hadis yang saya ingat tadi, dan juga hadis-hadis yang lain, basyiru wala tunafiru, itu biasa kita sebut. Antara hadis yang tadi Nabi pesan kepada Muaz, iyyaka wat-tana'um. Muaz, beringat, awas jangan daripada tana'um. Tana'um kata anasan nikmat kan, daripada tana'um. Nak cakap terjemah payah saya, nak bagi faham, baca syarah, nak terjemah apa dalam bahasa Melayu. Kemudian Nabi sebut, iyyaka wat-tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Kerana hamba-hamba Allah yang sebenar bukanlah orang yang mutana'im. Nak terjemah apa tuan-tuan? Nikmat ni, janganlah kamu mengambil nikmat. Tak jadi. Terjemah apa yang saya berhenti dan saya rasa itulah yang ni berdasarkan syarah saya tengok, iaitu tana'um ini maksudnya sikap bermewah-mewah. Beringat daripada sikap bermewah-mewah. Sesungguhnya hamba Allah yang sebenar bukannya orang yang bermewah-mewah. Baik. Apabila baca syarah ulama, apa yang dimaksudkan mutana'im, tana'um itu dihuraikan. Tana'um ini ataupun orang mutana'im ini, adakah sebagai Anas, dia mewah makan ada bos? Tak. Orang mutana'im ini ialah orang yang dia dah tergantung dengan kemewahan, dah tergantung dengan kesenangan itu. Apabila dia keluar saja dari orang kata comfort zone tu, dia jadi tak boleh hidup dah, dia jadi tak selesa. Itu mutana'im. Saya teringat contohlah, kalau dalam keluarga kita yang dekat pada kita, duk tengok kita, ya juga anak-anak, bila anak kita mula selesa tidur ada aircon, kan? Balik kampung tak ada aircon, ada nyamuk, dia tak boleh tidur, jadi meragam. Itu bibit-bibit saya kira unsur-unsur ke arah mutana'im. Iaitu orang tu tak boleh, aku selesa tidur atas katil, tiba nanti pergi tak boleh tidur, jadi tak selesa. Itu mutana'im. Orang Islam bukan macam tu. Ibadallah, kata Nabi, laisu bil mutana'imin. Tak. Time senang, time ada kata bolehlah tidur. Tapi time tak ada pun boleh juga, tuan-tuan. Boleh adapt. Itu orang Islam, tuan-tuan. Tapi kalau orang ni, apabila dia tu ke mana-mana tak boleh berubah, lifestyle dia tak boleh berubah, aku macam tu je, itu bahaya. Saya duk tengok ada seorang masa kerja tempat dulu, budak pejabat, tuan-tuan. Budak pejabat, gaji berapa je banding kita yang degree ni, tapi tengok dia punya pemakaian, dia punya ni, kalah kita, kan? Satu. Lepas tu yang saya duk tengok dia sebut, kata dia tiap-tiap hari mesti perkena Starbucks ni, apa air kopi Starbucks. Kalau tak boleh ni, tak boleh. Berapa? Harga RM19 tu. Allah kata. Lepas tu hujung pula duk kita tak ada duit, duk ni. Tapi ni tak boleh miss. Kata ni kalau saya bayar ni antara contoh mutana'im. Orang tak boleh hidup lah, tak ada ni. Orang kena ada
sama juga, atau merokok begitu juga. Tak boleh hidup kalau tak ada. Ini tuan kita, yang ni Nabi larang. Bukannya kekayaan, Nabi kaya. Kita sebut Nabi lalu fasa kaya, macam tadi fasa kaya, Nabi kaya harta, tapi kehidupan Nabi itu tidak berubah. Tidak berubah. Sahabat Nabi kaya, Anas kaya, tapi sampai masa panggilan jihad boleh keluar, tak ada, boleh tinggal ni. Itu orang Islam begitu. Bukan kita kata kita Islam ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, mesti hidup seadanya, sekadarnya. Tidak begitu tuan-tuan. Kekayaan harta, orang kata apa, harta itu biar di tangan, bukan di hati, kan. Itu yang ni. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu untuk kita faham hal ini. Baik. Hadis yang kedua dan ketiga boleh kita lanjutkan, kemudian kita berhenti insya-Allah. Saya tak ada suara dah ni. Hadis yang kedua. Abu Hurairah berkata, ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari berturut-turut sehingga baginda wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ni juga satu keadaan kita ingat, kita tahu tuan-tuan, mudah-mudahan melunakkan hati kita lah, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam susah ke senang ke, apa lagi senang keadaan ni, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kita tak pernah tuan lah. Paling itu lapar sehari malam kenyang lah, kan. Tu pun tak puasa. Ini tak tuan-tuan. Ada hari Nabi kenyang, esok tu mungkin Nabi berlapar. Untuk mungkin 2 hari, paling orang kata paling terik 2 hari berturut-turut kenyang. Adapun 3 hari berturut-turut tu tidak. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh jadi kaya, tapi Nabi hidup keadaan itu tuan-tuan. Ini zuhud yang sebenar. Zuhud ialah orang yang kaya, boleh jadi kaya, ada harta di sekelilingnya, tapi hidup seadanya. Itu zuhud. Apabila disebut zuhud, antara tokoh zuhud ialah Imam Ibnul Mubarak. Dia orang paling kaya tuan-tuan. Orang kaya dia Meru. Bukan Meru kita, dia nama tempat dulu Meru. Sebelum ada Baghdad, ada kota Islam ialah kota Meru. Sebab itu ramai nama ulama belakang ada tulis perasan, kalau kau tuan jumpa Al-Marwazi. Nama Al-Marwazi tu maksud ni ulama ni datang daripada Meru, kota Meru. Abdul Mubarak orang paling kaya zaman tu, ulama lagi, tapi dia dalam masa sama tokoh zuhud, tuan-tuan. Nampak Islam lain, zuhud tu maksud dia lain. Jadi untuk kita faham, bukan zuhud dalam keadaan kita miskin, itu belum tentu zuhud. Baik tuan-tuan rahmatullah. Seterusnya hadis yang ketiga, kata Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi wafat ketika itu kami hanya kenyang dengan 2 benda hitam saja, kurma dan minum air. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari tak ada kitab makanan dalam bab makan hingga kenyang. Wallahu alam. Kita nak sambung ke nak berhenti setakat ini? Tentu saya baca sikit lagi hadis sebab saya rasa dia boleh disekalikan, sebab hadis yang tak apalah, kita berhenti setakat ni lah. Yang ni kita boleh gabung 2 pertemuan akan datang insya-Allah. Baik, saya berhenti setakat ni. Kalau ada soalan, kalau ada tambahan, komentar, insya-Allah boleh kita berhenti setakat ni. Ada soalan? Ada soalan? Dia kaya masa bila? Abdul Rahman bin Auf, dia sahabat Nabi yang kaya, kita kenal sebagai sahabat Nabi yang kaya. Soalannya kaya masa bila? Wallahu alam, kaya masa bila? Elok kat soalan tu untuk saya kaji bila dia mula kaya, sebelum nak kaya. Alhamdulillah kita tahu dia kaya tuan-tuan. Paling tidak kita boleh sebut dia sudah jadi orang yang kaya pada sebelum perang Khaybar. Dia dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab apa saya kata begitu? Kerana perang Khaybar yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah tu zaman susah, masa tu susah untuk perang Khaybar, dan Nabi SAW war-warkan, buka tender, bukan tender dapat duit, tapi buka tawaran siapa nak menaja tentera, baginya dapat syurga ni. Lalu sahabat-sahabat Nabi ni yang taja tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf disebut tuan-tuan. Antaranya yang paling nampak menonjol ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan untuk perang Khaybar dia taja 900 ekor kuda lengkap
senjata, kelengkapan, bahkan bekalan sepanjang pergi dan balik, satu. Tambah lagi 100 ekor unta. Lengkap kelengkapan. 1000 kita kata. Oh, ya? Perang Tabuk. Zaitul Usra, maaf saya. Perang Tabuk tu paling jauh. Betul, perang Tabuk ke Khaybar. Lepas perang Tabuk tahun 9 Hijrah kan. Maaf saya. Perang Tabuk. Boleh nak kata tadi, boleh jadi pada tahun 9 Hijrah tu pun dah kaya dah, tuan-tuan. Kalau boleh buat kira-kira lah berapa harta Sayyidina Osman ketika itu, masya-Allah, tuan. 9 ekor unta, kuda, 100 ekor kuda. Boleh juta, tuan, cash. Abdul Rahman bin Auf juga menyumbang ketika itu juga. Itulah. Boleh jadi sebelum pada itu. Wallahu alam. Mungkin saya nak tambah juga di sudut, tuan-tuan, ini pemerhatian apabila saya pergi di satu ketika dulu di Mekah, ada Ma'arad Sahabah. Dan ada carta grafik, menarik juga apabila disebut di situ 7 daripada al-asyrah mubasyirin, 7 daripada sahabat Nabi yang diberitakan syurga merupakan aghniya, merupakan orang kaya. Sebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampailah terakhir tu, 7 daripada 10 orang tu ialah orang kaya. Jadi ini memberi kita satu perspektif, ya, agama nak berkembang, nak naik, dia perlukan kekuatan kewangan, kekuatan dana, dia perlukan orang kaya, mana perlukan orang yang bisnes, orang yang ni, barulah boleh dia bergerak sekali. Dia bukan sekadar semangat semata-mata, dia bukan sekadar kena ada ustaz saja, kan. Ustaz yang tukang tu, tapi tukang penaja belakang kena ada. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di backup oleh sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tuan-tuan rahmat Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini, tuan-tuan rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon ampun dan maaf salah silap tersinggung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.